Tahap baligh seseorang itu dapat diketahui dengan beberapa perkara. Satu, mimpi keluarnya mani, sama ada lelaki atau perempuan. Mimpi keluarnya mani, kita biasa dengar lelaki sahaja. Betul muslimat dirahmati Allah? Tetapi hakikat fiqh mazhab Syafi'i menyatakan perempuan juga. Dalam buku saya awal-awal dulu, lama dah, buku tu belas tahun dah rasanya, keluaran PTS Production, muslimat dirahmati Allah, 501 persoalan darah wanita. Kat dalam buku tu bercerita, muslimat dirahmati Allah, tentang ada anak perempuan sampai umurnya 15 tahun hatta 17 tahun pun tak didatangi darah haid. Ada? Kita jangan pelik, muslimat dirahmati Allah. Jadi bila dalam keadaan tak datang haid sampai usianya 15 tahun, adakah anak perempuan kita tu belum balik? Jadi Masya Allah, fiqh mazhab Syafi'i menyatakan mimpi keluarnya mani sama ada lelaki atau perempuan. Memang dulu Roma nak cakap kuliah fiqh tak boleh malu-malu ya, walaupun live sampai 2 handphone ni. Tak boleh malu-malu muslimat. Saya minta maaf, terpaksa kita bercerita. Sebab apa kita nak beri faham, dan ada ramai yang tak tahu anak sampai usia 15 tahun belum didapati baligh, tetapi kita mendakwa belum didapati haid, tetapi kita mendakwa dia belum baligh. Tapi perwatakan dia pantang tengok cerita yang cinta-cinta 7 hari mencintaimu. Gelap belaka macam-macam ajaib. Saya tak tahu muslimat. Tu saya sebut tu kat Facebook banyak sangat. Apa hal? Hari ni pagi tadi sebelum saya sampai, ada seorang ustazah bantu saya nak merealisasikan angan-angan saya untuk membuat satu buku 99 hari mencintaimu. Sudah katakan. Ini para asatizah mendapat satu ilham daripada apa yang didengar, apa yang dipandang muslimat. Saya nak tanya dulu ustazah, mu tu siapa? Mencintaimu tu Allah. Muslimat dirahmati Allah. InsyaAllah kalau istiqamah 40 hari, istiqamah 100 hari, kita dah jumpa jalan. Macam mana nak belajar mencintai Allah sesungguhnya. Ini mak mentua garang belajar ni. Tak payah, memang ada kita yang mak mentua garang muslimat. Tak payah belajar benda-benda macam tu. Dekat-dekat nak maghrib pula tu, marah orang-orang buat drama dekat ustazah-ustazah. Sebab orang dulu-dulu selalu kata muslimat, maghrib-maghrib, senja-senja, minta maaf ya bahasanya, menatang. Menatang tu kalau orang Kedah, dia bukan binatang kan, benda Allah tu lah. Menatang tu duk on muslimat dekat menjelang maghrib. Macam mana makhluk bernama malaikat yang mulia nak masuk ke dalam rumah kita. Jadi kita sebut Allah, orang dulu-dulu lepas asar jangan keluar rumah dah. Senja muslimat dirahmati Allah jangan keluar rumah dah. Kita pula macam-macam wayang dalam rumah. Okey, jadi saya pun tak faham. Lepas tu nanti bila tausiah Ustazah Asma Harun, apa dah tajuk dia? Onnya pada pukul 7.30 malam. Kan? Orang nak tengok, tapi waktu tu orang nak pergi masjid. Orang nak tengok, nanti kan ada ulangan, Ustazah tak ada alasan boleh record. Tapi nak sebutkan muslimat dirahmati Allah atas pilihan kita. Tak ada alasan atas pilihan kita. Yang macam mana kita nak pilih. Jadi kalau tengok 7 hari mencintaimu, apa lagi? Hari Sabtu hari tu saya tekan-tekan remote TV ada Hindustan. Muslimat Hindustan. Semalam di Masjid Ibn Abbas saya cerita ada Hindustan. Tapi saya kata ni kalau aku tengok ni pom-pom 3 jam buang masa. Tutup, kita buka YouTube ceramah ulangan daripada Ustazah Hafizah Musa dengan Ustazah Asma Harun, bab kematian terindah, menceritakan kematian kakak kepada Ustazah Hafizah Musa. Yang bila kita dengar tu mengalir-ngalir air mata. Tengok Hindustan mengalir juga air mata. Tengok kematian terindah mengalir air mata kerana ya Allah, aku nanti kalau mati boleh dipandang macam tu ke? Boleh disebut macam tu ke? Air mata yang keluar kerana takutkan Allah, kerana takutkan bagaimana nasib kita di akhirat Allah, itu boleh memadamkan api neraka muslimat. Itu boleh membuka luas pintu syurga untuk kita. Masya Allah. Jadi janganlah bazirkan air mata tengok, Ustazah ni bukan happy ending ni Ustazah kan? Kenapalah dia tak kahwin dengan awet dia? Mokcik-mokcik pula dia tanya macam tu. Tu kena hak elah ni Ustazah. Jadi muslimat, kalau anak kita usianya baru 10 tahun contoh, baru 11 tahun, tak datang haid lagi, tapi wah dia punya rasa syok tu, dia baca novel-novel cinta tu muslimat, kita tercuri baca handphone dia, bercakap dengan kawan lelaki dia, ini dah mengalahkan orang bercinta ni. Kita khawatir sebenarnya saat itu walaupun tanpa haid, anak perempuan kita, cucu perempuan kita sudah baligh.
Faham muslimat? Sebab dia sudah merasakan syahwat. Dia ada syahwat. Dan bila dia membaca novel, dia tengok cerita-cerita begitu, hati-hati dengan handphone, laptop yang kita hadiah pada hari jadi anak kesayangan kita. Duduk baik tak keluar rumah, dalam bilik saja muslimat. Keluar bilik senyum-senyum. Anak saya alhamdulillah ustazah tu bilik je PKP ni. Hati-hati muslimat dirahmati Allah. Dia berzina dengan matanya. Bila berzina dengan matanya, minta maaf sebut ada cecair di kemaluannya. Rasa syahwat itulah dia tanda baligh. Kalau budak kecil umur 3 tahun tak ada rasa macam tu muslimat, tengok apa hal mak dengan ayah gaduh tu. Bukan gaduh tu, romantik macam tu. Kan macam tu. Anak kecil tak faham. Tapi ada yang 10-11 tahun belum datang haid, dia sudah ada syahwat muslimat dirahmati Allah. Jadi berhati-hati. Ya, sebab ada aduan yang anaknya 15 tahun belum datang haid. Tapi bab macam ni macam mana kita nak bagi tahu? Semalam baca novel cinta yang mak hadiah tu, ada tak keluar sesuatu dekat ... Kan ada tak kita nak tanya muslimat? Tak ada. Sebab itu kreatiflah ibu untuk bersembang dengan anak kita. Kecenderungannya bagaimana? Bila dah remaja, jangan biarkan dia sembang dengan kawan-kawannya saja muslimat, kan? Usik-usiklah sikit dia, kan? Anak ibu walaupun hidung kemik macam ibu, ada boyfriend kan kat sekolah kan. Cara senyap dia pun kita boleh baca dah. Sebab ibu yang mengandungkan, ibu yang melahirkan, tapi kita tak pernah tanya, segan. Kita biarkan dia bersembang dengan kawan-kawannya. So perbaiki ibu-ibu dirahmati Allah. Khawatir dia belajar bab-bab ini daripada orang yang tidak arif. Okay? Lalu dia melampiaskan nafsunya kepada jalan-jalan yang Allah tidak redha. Na'udzubillah min zalik. Itu pertama. Kedua, ni nak kenal dulu tahap baligh. Kedua, melihat darah haid. So yang tadi tu pada lelaki boleh, pada perempuan boleh. Kedua, melihat darah haid. Ini bagi yang punya anak, cucu, perempuan. Khusus untuk perempuan. Bab haid ni khas untuk perempuan. Okay, saya risau juga ni ada yang tunggu anak lelakinya tak haid-haid lagi. Muslimat. Kita gelak kadang-kadang ya, tapi dalam bab asas macam ni pun Masya Allah muslimat. Sebab tu saya kena on juga demi ummah kerana Allah punya Facebook. Sebab saya bertemu dengan kawan-kawan baru yang saya sayang. Saya cinta akan mereka, semoga bertemu balik di dalam syurga. Kerana apa? Ada ramai yang sudah arif, hadir majlis-majlis ilmu, dengar kuliah tu. Tapi rupanya ada orang yang benar-benar asas pun tak ada. PM tepi ni muslimat. Ustazah insaf betul belajar bab solat di awal waktu dengan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Maka mulai hari ini sebelum azan zuhur saya dah buat usalli sunat az-zuhri raka'ataini qabliyatan. Apa hal pula dia? Kalau dah namanya qabliyah tu muslimat, solat sebelum fardu zuhur, bukan solat sebelum azan zuhur. Dia nak punya kerja awal waktu tu. Dia duk faham usalli fardu zuhri tu sebaik lepas azan. Maka qabliyahnya mesti sebelum azan. Saya tak percaya ada soalan-soalan macam ni. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab itu tolong raikan majlis ilmu. Dengar biar berulang kali. Ustaz ni cara penyampaiannya lain, ustazah ni cara penyampaiannya lain. Hari tu dah belajar dengan ustaz tu. Muslimat, selagi mana rujukan dia adalah kitabullah dan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita raikan pendapat yang beliau sampaikan. Raikan. Sebab apa? Nasnya ada, sumbernya ada muslimat. Kita tak berhak untuk memilih-milih. Yang ni kita tak suka, yang ni kita suka. Kerana apa kita nak memilih-milih demikian? Sebab yang dibawa tu adalah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi raikan. Dalam bab fiqh mungkin ada sedikit beberapa pendapat khilaf. Kita duk kata yang mana ni ustazah? Percayalah ibu-ibu, dengan banyak kita mendengar ilmu, kita ada i'tikad, kita ada keyakinan, kita ada stand aku nak amal yang mana ni. Muslimat, tetap berlandaskan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang Allah faham adalah orang yang Allah sayang adalah orang yang Allah beri faham dalam agama. Sudah pastinya makin belajar, makin kita faham. Sepatutnya nak faham tu kena dengan amal. Sebab Imam Asy-Syafi'i ada yang mengatakan gurunya lebih 1000 guru. Ada pula yang mengatakan gurunya lebih 2000 guru. Ustazah saya nak kata hebat macam mana muslimat? Kalau dengar Imam Syafi'i gurunya lebih 1000 orang, ustazah saya berapa sangat guru kalau dihitung? Muslimat dirahmati Allah. Lagi-lagi kita yang tak naklah pergi kuliah orang, nak pergi kuliah orang ni je. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Macam itulah muslimat, okey?
Baik, ini khusus untuk perempuan. Waktu yang menjadikannya baligh disebabkan mimpi atau keluar haid ialah apabila dia mencapai umur 9 tahun qamariyah. Ibu-ibu, nenda-nenda tahun 2020. Jangan terkejut anak cucu kita umur 9 tahun sudah datang haid. Dia macam kembali kepada zaman Aisyah radhiyallahu anha, muslimat dirahmati Allah. Kita ustazah, dulu kita haid umur 13, 14, 16 tahun baru haid. Almarhumah ibu saya kata, mak 17 tahun tak haid lagi. Ingat lagi nenek kau suruh makan apa, entah daun rendaman apa, suruh darah haid tu keluar. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Makin akhir zaman kembali kepada dulu. Cuma cara hidupnya tak samalah. 9 tahun ni dah biasa. Anak-anak cepat besar. Muslimat dirahmati Allah. Pembesaran dia cepat kerana apa? Persekitaran dia. Apa yang dia pandang, apa yang dia dengar. Sebab itulah budak kecil tengok TV dah tengok dah. Oh, besan ni ada konflik ni. Siapa yang ajar? Kitab ke, muslimat dirahmati Allah? Pandangan kita daripada drama-drama dan sebagainya. Masya Allah muslimah. Kenal belaka artis yang cerai kahwin balik. Ini beranak dengan suami tu, ni beranak dengan suami ni. Ulama mati. Tengok berita ulama mati yang mengusung ni ramai. Ibu kenapa ramai sangat tu? Siapa yang mati? Entah ibu pun tak tahu. Maknya tak tahu ada ulama mati. Muslimat dirahmati Allah. Tak tahu nak sebut nama ulama pun tak tahu. Tak rasa malu ke kita? Allah, muslimat menangis tengok keluarga Islam hari ini. Tolong perkenalkan tentang siapa Nabi SAW ketika dalam hijrah. Tak lama lagi nak sambut. Memang tiap-tiap tahun kita dengar. Tapi nak sebut nama Abu Bakar As-Siddiq pun tak berapa nak tepat. Kesian. Siapa sahabat-sahabat Nabi SAW? Siapa al-ulama warasatul anbiya? Ulama-ulama yang hari ini lagi tempoh PKP, tempoh hari lagi ramai kita kedengaran ulama wafat, meninggal dunia. Dan tanda akhir zaman muslimat, Allah angkat orang-orang alim daripada bumi Allah ini. Allah angkat. Masya Allah muslimat. Kita tak rasa gentar lagi ke? Tapi kita berbangga bila orang tu kita kenal, orang ni kita kenal muslimat. Bahkan ulama seorang pun tak lekat dalam kepala kita. Jadi bawa keluarga kita mencintai golongan yang mencintai agama Allah. Bawa keluarga kita ke jalan-jalan Allah muslimat. Dia bermula dengan kita. Sebab itu ibu-ibu Masjid Al-Hidayah tak jemu-jemu hadir majlis ilmu, dengar kuliah online dalam PKP. Semoga Allah memberkati dan memberi manfaat atas perbuatan kita itu, insya-Allah. Amin.